السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله، مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين. آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahumullah subhanahu wa ta'ala: wattihamun nafsi wa adamu ridha anha wa bughdhu syaitani wa bughdhu dunya wa bughdhu ahlil ma'asi. Kata musannif, wattihamun nafsi, dan juga prasangka terhadap nafsu. Prasangka terhadap nafsu, mana tidak menurut nafsu 100%. Maka kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, apa itu ittihamun nafsi? Maka dia kata, fa in qalat laka, fa in qalat ay fa in qalat an-nafsu laka, maka jikalau berkatalah ia nafsu itu kepada engkau, dia kata gini, maqul qaul tamatta' bihadhihi syahwati, bersedak-sedaklah oleh engkau dengan syahwat ini. Bihadhihi jar majrur, asyahwati badal. Jadi nafsu kata pada diri sendiri, mu bersedak-sedaklah dengan syahwat ni. Likai tatawajjahu, tawajjaha yatawajjahu, likai supaya tatawajjaha, likai tatawajjahu supaya menghadaplah ia oleh engkau itu ila ta'ati, kepada ta'at. Likai tatawajjaha lah. Likai itu harah masdar, harah masdar pada harah mansub. Tu tatawajjaha ila at-ta'ati, supaya berhadaplah ia oleh engkau kepada ta'at. Farighal qalbi, tu hal keadaan kosong hati. Tu hal keadaan engkau tu kosong hati. Jadi kalau nafsu kata, ikutlah, bersedak-sedaklah dengan syahwat ni supaya mu sampai mu boleh buat taat dalam keadaan kosong hati. Kosong hati makna bebas hati daripada nak mengqadha syahwat dia tu. Tu mana dia akan buat ibadat dalam keadaan kosonglah daripada keinginan syahwat dia tu, sebab dah tunaikan syahwat dia. Jadi kalau syahwat kata begitunya, jangan percaya. Itu dia kata prasangka. Kena ada perasaan curiga, dia panggil. Kena ada perasaan tak percaya dengan nafsu. Au qalat laka, ataupun telah berkata ia seorang nafsu tadi, laka bagi engkau. Dia kata begini, irfaq ala nafsika, berlemah lembutlah oleh engkau ke atas nafsu engkau.
Itu fi'il amal tu ala nafsika, ala nafsi jar majrur wa huwa mudhaf ka mudhaf ilaih. Fil ibadati, berlemah lembutlah oleh engkau atas nafsu engkau dalam ibadat. Litaduma 'alaiha, supaya berkekalan ia oleh engkau 'alaiha, 'alal ibadah, ke atas ibadah. Jangan kerah dengan nafsu ni, buat lembut sudahlah. Jangan buat orang buat lebih kurang, kerah lembut sudahlah ibadat, supaya mu dapat istiqamah, mu dapat berterusan buat ibadat tu. Jadi perkataan-perkataan nafsu ni kita perlu prasangka supaya tidaklah kita turut nafsu sehingga akhirnya menjahanamkan kita ke arah yang tak sepatutnya. Ataupun dia kata gini, akthir minal ibadati, banyakkanlah ia oleh engkau daripada ibadat. Nampak je bagus. Litafuzad darajatil ula, supaya memperoleh oleh engkau maf'ulun bih, akan pangkat-pangkat sifat yang tinggi ia pangkat-pangkat tu. Ini bisikan-bisikan syahwat, bukan syaitan, syahwat. Au nahwu dhalika, ataupun seumpama demikian yang tersebut. Maka fattahimha, maka hendak prasangkalah oleh engkau akan dia, akan nafsu. Bi'an dan sabaha, dengan sekira-kira menghubungkan ia oleh engkau, akan dia, akan nafsu tu, menisbahkan, menghubungkan oleh engkau akan nafsu itu, ilal khiyanati jar majrur, kepada khianat. Dengan makna mu kena ada prasangka. Syahwatmu, nafsu kita ni, bisikan-bisikannya boleh membawa kepada khianat satu hari nanti. Boleh jadi di sebalik perkataan suruhan dia tu ada maknanya yang kita tak tahu. Mesti ada benda-benda ni. Lianna muradaha muradan nafsi, kerana bahawasanya perkara yang dikehendaki oleh nafsu itu, murada isim li'annaha mudhaf ilaih, bidzalikal qaul, dengan berdemikian perkataan itu ialah khabar al-khadi'atu wal makru. Al-khadi'ah, satu perdaya, tipu daya, wal makru, dan juga muslihat, ataf. Jadi kehendak nafsu, setiap benda yang dia ajak itu mesti ada muslihat dan tipu dayanya. Jadi jangan terpedaya dengan nafsu tersebut. Kemudian sifat yang ke-18 yang perlu ada pada nisbah dalam hatinya ialah wa'adamur ridha anha. Balik pada ayin nafsi, tidak redha daripada nafsu. Macam mana tak redha dengan nafsu? Bi an tukhalifaha, dengan sekira-kira bahawa bercanggahlah ia oleh engkau akan nafsu. Wa tu'siha, dan membangkang ia oleh engkau akan nafsu. Nafsu ni nafsu hak jahat lah, nafsu yang sayyi'ah, bukan nafsu yang baik. Kalau nafsu yang baik, nafsu yang mengajak kita ke arah kebaikan, hak tu turutlah. Wahwa, dan bermula dia adamur ridha anha, tidak redha dengan nafsu tu. Khabar ra'sul ibadati, ialah kepala ibadat. Al-ibadati mudhaf ilaih, kepala ibadat. Mana tonggak bagi ibadat nak laksanakan tu ialah tidak redha dengan nafsu. Yang mana nafsu ni suka tidak buat ibadat. Jadi kita lawan dia, kerana tidak redha terhadap nafsu ni adalah kepala segala ibadat. Wa awwalu maratibis sa'adati ataf ra'su, dan juga awal tertib kebahagiaan. Awal tertib untuk mendapat kebahagiaan. Jadi dia ada tertib untuk mencapai as-sa'adah. Yang awal-awalnya ialah tidak redha dengan nafsu. Tu. Wa qad qila, dan kadang-kadang dikatakan, dan sesungguhnya dikatakan, al-khuruju 'anil nafsi huwa ni'matul uzma, bermula keluar daripada nafsu, yakni menjauhi nafsu. Huwa dhamiru faslin, ialah an-ni'matu khabar, ialah nikmat sifat al-uzma, yang paling besar. Nikmat yang paling besar sekali menjauhi nafsu. Dikatakan begitu. Li'annaha, kerana bahawasanya nafsu itu, isim li'anna khabar a'zamu hijabin, hijab yang paling besar, baina syakhsi, antara seseorang, wa bainallahi, dan antara Allah subhanahu wa ta'ala. Nafsu ni hijab paling besar ni.
Untuk dia mudah nak ibadat, untuk dia rajin ibadat, untuk dia nak berinteraksi dengan Allah Ta'ala, untuk dia mentaati perintah Allah Ta'ala. Nafsu ni paling besar lagi. Jadi penghalang utama kepada kita untuk tidak mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad su'ila ba'dul asyakhi 'anil islami. Dan sesungguhnya ditanyakan naik fa'il akan sebahagian guru-guru tentang Islam. Berkenaan dengan Islam ni, sebahagian ditanyakan kepada syekh-syekh. Faqala, maka berkata ia ba'dul asyakh, sebahagian guru-guru syekh-syekh berkata gini, Islam tu ialah zibhun nafsi bisayfil mukhalafati, menyembelih nafsu dengan pedang mukhalafah. Mukhalafah ni kita bercanggah dengan nafsu. Canggah dengan nafsu tu ditashbihkan dengan pedang. Jadi bercanggah dengan nafsu ibarat seperti pedang yang memotong. Jadi bercanggah dengan nafsu ni ibarat memotong nafsu seperti pedang memotong sesuatu. Itulah Islam, dia kata. Hadza, bermula ini qaul, kataan kata bisayfil mukhalafah tu. Min idafati ay sabitun khabar. Sabit ia min idafatil musyabbahi bihi lil musyabbahi. Daripada idafat musyabbah bih kepada musyabbah. Musyabbahnya siapa dia? Mukhalafah. Mukhalafatun nafsi, canggah dengan nafsu. Itu musyabbah. Musyabbah bihnya as-saif, memotong dengan pedang. Jadi dia kata ai bi mukhalafatin nufusi, dengan bercanggahnya oleh nafsu-nafsu, idafat masdar pada fa'il, al-musyabbahati, yang diserupakan akan nafsu-nafsu tu. Bukan. Yang diserupakan tilkal mukhalafatu. Tu. Itu dia panggil naib fa'il. Al-mukhalafatu badal tilka. Yang diserupakan akan demikian mukhalafah tu, akan demikian mukhalafah tu bisayfis saribi, dengan pedang yang tajam. Ia pedang tu. Jadi pedang yang tajam ditashbihkan ataupun bercanggah dengan nafsu. Nafsu kata A, kita kata B. Nafsu kata C, kita kata B. Itu seperti pedang yang tajam dapat memotong sesuatu. Wajhu syabahnya dari sudut memotong. Pedang dapat potong pedang yang tajam. Jadi kita ni bercanggah dengan nafsu, memotong selera nafsu yang membuat-buat. Lianna sayfa alatun li mujahadatil kufari, karena bahawasanya pedang itu, isim di anna, khabar di anna, alatun, ialah alat li mujahadatil kufari, untuk berjuang dengan bersama orang kafir-kafir. Itu kita nak bunuh orang kafir lah. Wal mukhalafata ataf, dan sedangkan bermula mukhalafah, canggah dengan nafsu, mukhalafatan nafsi tu, khabar alatun, ialah alat li mujahadatin nufusi, untuk bermujahadah terhadap nafsu-nafsu, untuk melawankan hawa nafsu. Tu beza dia, tu wajhu syabah dia. Kemudian waqala Sahlu bin Abdillah, telah berkatalah fa'il oleh Sahal bin Abdillah, ma'abbadallaha bi syai'in mithli mukhalafatin nafsi wal hawa. Tidaklah menyembah ia oleh seorang akan Allah Ta'ala, maf'ulun bih, bi syai'in, dengan sesuatu, yakni dengan sesuatu ibadat, mithli, seumpama mukhalafatin nafsi, mencanggahi akan nafsu, wal hawa, dan hawa nafsu. Tidak ada satu ibadat pun yang seseorang buat sama seperti mencanggahkan atau melawankan hawa nafsu yang tak baik itu. Kata Sahal bin Abdillah, tak ada ibadat yang serupa macam melawani hawa nafsu, canggah dengan hawa nafsu. Tak ada ibadat satu pun yang peseng gitu, yang sama macam tu, tak ada. Afada dzalika, tu boleh tengok dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, muka surat 391. Afada dzalika, telah beri faedah akademika itu oleh fa'il Al-Bajuri, oleh Syekh Bajuri dalam Hasyiah Al-Bajuri 'ala Al-Burdah, muka surat 19.
Kemudian sifat yang ke-19 yang wajib adanya wa bughdus syaitani, membenci akan syaitan. Dhafat masdar kepada maf'ul. Membenci akan syaitan. Taswirnya bi alla ay wa dhalika bughdus syaitani musawwarun. Ditaswirkan dia bi alla yuti'a amrahu. Amra maf'ulun bihi mudhafu ilaih. Ataf amrahu wa nahyahu wa nahyas syaitan. Dengan bahawa tidak mentaati ia seorang akan suruhan syaitan, dan larangannya larangan syaitan. Suruhan syaitan buat maksiat, larangan syaitan buat taat. Tu dia kawan dengan nafsu. Sifat seterusnya yang ke-20 wa bughdud dunya, dan membenci akan dunia. Membenci akan dunia tu taba'an lillahi ta'ala, maf'ul li ajlih, kerana mengikuti akan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mengikuti suruhan dia. Fa inna Allah ta'ala, maka sesungguhnya Allah ta'ala, bukan mengikuti suruhannya, mengikut Allah ta'ala. Kerana Allah ta'ala membenci dunia, kita pun benci dunia. Maka dia bagi tafri', fa inna Allah ta'ala, maka sesungguhnya Allah ta'ala, isim inna, ta'ala hal bagi Allah, khabar inna, lam yanzur, tidak melihat sama sekali ya Allah, ilaiha ila dunya, kepada dunia, munzu khalqiha, khalqid dunya, khalqiha idhafat masdar kepada maf'ul, semenjak Allah Ta'ala menciptakan akan dia, akan dunia tu. Kerana apa benci tu? Li syiddati bughdhihi. Kenapa tak melihat? Li syiddati bughdhihi, bughdillah laha ayli dunya. Kerana bersangat tak benci oleh Allah, idhafat masdar kepada maf'il, laha baginya, bagi dunia. Bersangat tak benci ya Allah pada dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala semenjak mencipta dunia, dia tidak melihat dunia itu sendiri. Sebab itulah yang pentingnya Allah Ta'ala akan lihat di hati seorang macam mana, bukan di zahir pakaian, bukan tentang pangkat dunia yang kita ada, tak ada. Wal muradu bid dunya, apa maksud dunia yang dibenci ni? Wal muradu bid dunya, bukan semua dia, bukan semua dunia. Wal muradu, dan bermula perkara yang dikehendaki, jar majrur bid dunya, dengan dunia itu ialah khabar ma zada 'ala al-hajati syar'iyyati, barang yang lebih ia barang zada ta'alluq ala muta'alliq, zada muta'allaq, 'ala al-hajati syar'iyyati, ke atas hajat, sifat asy-syar'iyyati ay al-mansubati ila al-hajah, ila syar'i, yang dinisbahkan hajat itu kepada syara'. Mana hajat yang dinisbah pada syara' ada dah. Kemudian dia minta lebih lagi, lebih daripada hak yang sepatutnya. Contohnya nafkahnya, patutnya nafkah sehariannya cukup dah, memadai RM100 contohnya. Dia menuntut bersungguh-sungguh lebih daripada hak tu. Hak tu tak ada masalah, menuntut lebih daripada hak sepatutnya. Cuma yang jadi mazmumahnya menuntut hak yang sepatutnya, lebih daripada sepatutnya itu, sehingga menyebabkan lupa hak Allah Ta'ala. Sampai tahap lupa nak belajar fardu ain, lupa nak nak menunaikan kewajipan kepada Allah Ta'ala, ibadat yang wajib pada Allah Ta'ala. Jadi tuntutan dunia lebih dari itu jadi mazmumah, jadi benda yang tak elok. Adapun menuntut lebih harta dunia daripada hajatnya, itu asalnya haruslah, kalau kena pada tempat dia. Kemudian seterusnya yang ke-21, wa bughdhu ahlil ma'asi, dan membenci akan ahli maksiat. Jadi zahirnya suruh benci ahli maksiat, maka Syekh Nawawi kata bukan benci dia, bi ayyunkira, dengan sekira-kira, taswir ay wa dzalika bughdhu ahlil ma'asi musawwarun. Bermula demikian, membenci akan ahli maksiat itu ditaswirkan dia bi ayyunkira, dengan sekira-kira bahawa mengingkari ia seorang ala fi'lihim, ke atas perbuatan mereka, al-ma'asi. Al-ma'asi maf'ul bihi yunkira, ay bi ayyunkira al-ma'asiyah, bahawa menafikan, mengingkari ia akan orang-orang maksiat itu, ke atas perbuatan orang-orang maksiat, wala yarda bidzalika fi'lihim, dan tidak meridai ia seorang dengan demikian itu, demikian perbuatan orang-orang ahli maksiat. Jadi bukan benci pada diri ahli maksiat itu sendiri, benci pada perbuatan mereka.
mengingkari perbuatan jahat mereka. Bukannya benci batang tubuh ahli maksiat itu sendiri. Seperti mana zahir matan. Kemudian dia kata seterusnya yang ke-22, wa mahabbatullahi, dan benda yang wajib lagi nisbah hatinya kena adanya mahabbatullahi, mencintai akan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'naha, wa ma'na mahabbatillah, dan bermula makna mahabbatullah, mencintai Allah taala tu. Makna mubtada ha mudhafu ilaih, khabar istidamatu ta'atihi, ta'atillah, berterusanlah mentaati akan Allah Ta'ala, wajtinabu mukhalafatihi, dan menjauhi mukhalafatihi, mukhalafatillah, mencanggahi akan Allah Ta'ala, iaitu membuat segala larangannya. Menjauhi, bercanggah dengan Allah Ta'ala. Ini menjauhi daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu mahabbatullah. Jadi berterusan dia mentaati dia dan tidak melaksanakan maksiat. Itu mahabbatullah. Bukannya aku cinta Allah dalam hati ataupun di mulut, tapi di perbuatannya masih membuat benda haram. Afada dzalika ar-Ramli, telah beri faedah akan demikian itu fa'il oleh ar-Ramli dalam kitab Umdatul Rabih muka surat 243. Dan seterusnya wajib juga wa mahabbatu kalamihi, dan mencintai akan kalam Allah Ta'ala, iaitu Al-Quran. Macam mana cintakan kalam Allah tu? Bi'an la yungkira, dengan sekira-kira bahawa tidak mengingkari ia seorang, maf'ulun bi, syai'an, akan sesuatu, mimma fihi mimma sabata fihi fi kalamillah, daripada barang takdir silah yang telah sabitlah ia barang itu, tu fihi, padanya, pada kalam Allah. Tak ingkar lah. Walaupun satu huruf pun tidak mengingkari kalamullah, itu kalamullah. Tidak mengingkari satu ayat, satu kalimah, walaupun satu huruf, walaupun satu baris terhadap kalimah kalamullah. Dan antara tandanya wa min alamati mahabbatihi mahabbati kalamillah, dan antara min, sebahagian daripada alamat mencintai kalamullah, min alamati jar majrur, mahabbati mudhafu ilaihi mudhafu ilaih, ta'alluq suatu mahzuf, khabar muqaddam, iktharu mubtada muakhar. Iktharu tilawatihi, tilawati kalamillah, memperbanyakkan akan membaca kalamullah, itu tanda dia. Iktharu matilawati mudhaf masdar pada maf'ul, banyak baca Quran. Banyak baca Quran, sama ada banyak baca Quran itu banyak juzuk ataupun satu surah, dua surah yang berulang-ulang dia baca. Jadi dia memperbanyakkan bacaan kalamullah. Itu tanda dia mahabbatu kalamihi. Sebabnya kalau dia tu cinta pada sesuatu, mesti dia buat ulang-ulang. Maka dia kata iz krana ta'liliyah, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai ia barang siapa maf'ulun bih, akan sesuatu, niscaya aktsara min zikrihi, memperbanyakkan ia seorang daripada menyebutnya syai'an tadi. Zikrihi idhafat masdar pada maf'ul, menyebut akan sesuatu. Jadi kalau dia suka seseorang, dia suka sesuatu, dia cinta sesuatu tu, dia akan sentiasa mengingatinya, sentiasa menyebutnya. Sebab dia suka. Macam makan lah, kita suka makan sekian-sekian. Jadi kita akan sentiasa makan benda tu dalam keadaan selalu ataupun banyak. Sebab kita suka. Kalau tak suka, kita tak akan makan, kita tak akan cakap. Lepas tu wa rasulihi wa rasulillah, ay mahabbatu rasulihi, atah pada mahabbatullah, dan juga mencintai Rasul Allah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana berdasarkan firman sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allahu wa rasuluhu wa rasulullahi ahabba, khabar yakun, ilaihi ila ahadikum tu mimma siwahuma siwa Allah wa rasulihi. La yu'minu ahadukum, ahadu fa'ilkum mudhafu ilaih, tidak berimanlah, yakni tidak sempurna iman oleh salah seorang pada kalian,
sehingga hatta yakuna. Yakuna masuk bi an mudmarah. Seolah-olah kata hatta an yakuna. Sehingga bahawa adalah Rasulullah isim yakun ataf wa rasuluhu, dan rasulnya Rasul Allah itu ahabba terlebih kasih ia ilaihi kepadanya, kepada ahadikum mimma siwahuma daripada barang yang sabata yang telah sabitlah ia barang siwahuma siwallahi wa rasulih. Mana apa-apa suka pada orang ni, keluarga ke, bukan keluarga ke, kawan ke, tapi bila bercanggah dengan Allah dan Rasul, dia utama Allah dan Rasul. Itu yang mahabbatullah wa rasulih itu. Ni nak ra'i orang yang pasal langgar perintah Allah, langgar perintah Rasul. Itu tak jadi. Tu kita mengutamakan dia berbanding Allah dan Rasul. Nak mentaati, nak mahabbatullah wa rasulih, nak mentaati seluruh perintah Allah Ta'ala. Ni kadang-kadang kena melanggar, kadang-kadang sehingga tahap tidak boleh mera'ikan orang lain. Orang lain nak ra'i orang lain menyebabkan kita buat benda haram. Tak boleh. Benda haram tetap kata haram. Tak boleh, tak boleh buat. Sebab ni benda haram. Kalau benda tak haram, tak apalah. Ataupun khilaf ke. Jadi kita sanggup korban buat benda haram untuk mera'ikan seseorang. Tak boleh. Itu makna kita utamakan orang lain selain Allah dan Rasul. Wa min alamati mahabbatihi, dan daripada sebahagian daripada tanda mencintai akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mubtada muakhar, ya al-iqtida'u bihi, mengikuti dengan dia, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut. Jadi contohnya baca kitab berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun nak ikut dia seperti mana yang Nabi buat. Makan lagu mana, tidur lagu mana. Itu dari sudut syama'il lah. Dari sudut hukum hakam sama juga. Banyak dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i bila sebut hukum-hukum sekian-sekian, lilittiba', kerana ikut Nabi, kerana ikut Nabi. Jadi sunat-sunat yang dibuat dalam ibadat tak dipandang rendah lah, tak dipandang rendah kerana Nabi buat, kita pun buat. Gitu. Jadi kalau contoh mengaji kitab apa, contoh Muntahassul. Jadi berkaitan dengan syama'il Nabi. Nabi SAW suka apa? Nabi SAW suka makan air dengan madu. Madu masuk dalam air, minum. Kita pun minum. Sebab apa? Sebab Nabi baca, sebab Nabi minum gitu. Nabi SAW apabila tidur, dia baca 3 kul. Kita baca 3 kul. Nabi SAW apabila dia sembahyang sunat subuh, dia baca surah Al-Baqarah. Rakaat pertama, surah Al-Baqarah 136, tak silap ayat tu. Kemudian surah Ali Imran 67 ke apa. Kita buat gitu. Ada juga warid, qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Jadi kita baca tu kerana nak ikut Nabi. Kalau Nabi buat. Tu. Jadi tu mengikuti Nabi tu, wasti'malu sunnatihi, dan melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattiba'u aqwalihi aqwalin Nabi, ataf belaka kepada al-iqtida', dan mengikuti akan kata-katanya, kata-kata Nabi, wa af'alihi ataf aqwalihi, dan perbuatan Nabi, wamtithalu awamirihi awamirin Nabi, dan melaksanakan segala perintah-perintah Nabi, wajtinabu nawahihi, dan meninggalkan, menjauhi akan segala larangan-larangannya, larangan-larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, watta'addubu biadabihi, dan beradab ia dengan adab-adabnya, adab-adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi usrihi, pada ketika susahnya seorang, wa yusrihi, dan senang seorang, wa mansyatihi, dan juga ketika sukanya seorang, wa makrahihi, dan ketika bencinya seorang. Ikut Nabi. Nabi SAW ketika susah macam mana, ketika senang lagu mana, ketika benci lagu mana, ketika marah lagu mana. Jadi dia beradab dengan adab Nabi SAW. Jadi hak ni kena tahu dekat mana. Ngaji syama'il. Muntahassul kau, ataupun Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa. Jadi kalau Nabi SAW marah tu, Nabi buat apa? Nabi diam. Nabi SAW kalau tu Nabi SAW nak ambil hati orang, dia buat macam mana? Sehingga Nabi SAW kata, sebaik-baik kuah itu adalah cuka. Bukannya suruh makan cuka, sebab nak ambil hati orang yang menghidang pada Nabi cuka saja. Jadi dia pun kata, sebaik-baik lauk tu cuka.
Bukan yang suruh kita dimakan cuka. Tu. Dah meraihkan hati orang yang jamu Nabi SAW cuka. Sebab tak ada benda lain dah. Selain cuka dengan roti. Jadi dia pun kata sebaik-baik lauk itu cuka. Nak ambil hati orang tu. Tu. Afada dzalika telah memberi faedah akan demikian tersebut itu maf'ulun bih fa'il ar-Ramli oleh Imam ar-Ramli dalam kitab Umdatul Rabih muka surat yang ke-243. Dan seterusnya was-sahabati ay wa mahabbatu as-sahabah dan juga mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di qaulihi sallallahu alaihi wasallam kerana berdasarkan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ay ittaqullaha maf'ulun bih li fi'il mahdhuf. Takutlah kalian kepada Allah Taala, takutlah kalian akan Allah Taala fi ashabi jar majrur pada sahabat-sahabatku. La tattakhiduhum gharadan dan jangan mengambil oleh kalian akan mereka itu maf'ulun bih akan sahabat-sahabatku itu maf'ulun bih kedua gharadan sasaran. Yang tempat untuk mentohmah, tempat untuk sasaran untuk memaki hamun dan sebagainya. Jangan. Faman ahabbahum fahubbi ahabbahu. Maka barang siapa mencintai ia barang siapa akan mereka itu ashabi, fabihubbi maka dengan sebab mencintai akulah ahabbahum. Mencintai ia barang siapa hum akan mereka itu sahabat. Sebab di mereka cinta akulah mereka cinta sahabat. Wa man abghadahum fabibughdi abghadahum. Dan barang siapa membenci ia barang siapa akan mereka itu sahabat aku, fabibughdi maka dengan sebab dia benci pada akulah abghadahum. Mereka membenci akan sahabat aku. Wa man adzahum dan barang siapa yang menyakiti ia barang siapa hum akan mereka itu sahabat, faqad adzani maka sesungguhnya telah menyakiti ia man akan aku Nabi. Wa man adzani faqad adzallaha. Barang siapa yang menyakiti barang siapa tu akan aku, faqad adzallaha niscaya maka sesungguhnya menyakiti ia man akan Allah Taala. Wa man adzallaha barang siapa yang menyakiti oleh barang siapa akan Allah Taala, yushiku ayyakhadahu maka membawa ia man adzallah tu ayyakhudahu bahawa mengambil siksa ia oleh Allah dia akan man. Jadi menyiksa oleh Allah akan dia. Siapa yang menyakiti Allah Taala membawa kepada takut membawa kepada Allah Taala mengazab dia, mensiksa dia. Jadi makna menyakiti Allah tu bukan Allah tu boleh disakiti. Jadi dia kata wa ma'na idza illahi ta'ala. Dan bermula makna menyakiti akan Allah Ta'ala. Idza illah idhafat masdar kepada maf'ul. Makna mubtada. Idza'i mudhafu ilaih. Allahi mudhafu ilaih. Ialah khabar. Fi'lu ma yuta'adza minhu. Melaksanakan akan perbuatan. Idhafat masdar kepada maf'ul. Silah yuta'adza yang disakiti akan ia. Akan man tu. Minhu daripadanya. Yakni dengan sebab ma. Dengan sebab perbuatan dia itu, dia akan disakiti, diazab oleh Allah Ta'ala. Jadi itulah makna idza'ullah. Orang yang menyakiti Allah. Idh kerana idh ta'liliyah. La yajuzu alaihi ala man at-ta'adhi. Ta'ala. Ta'ala tu lain. Kerana tidak haruslah ke atas seseorang fa'il at-ta'adhi. Menyakiti, yakni menyakiti Allah. Ta'ala Allahu an dhalika. Maha tinggi, maha suci oleh Allah Ta'ala. Fa'il. An dhalika ta'adhi. Daripada demikian menyakiti Allah. Allah Ta'ala mana boleh disakiti. Dia kan Allah Ta'ala, dia Tuhan. Tuhan mana boleh disakiti oleh makhluk. Itu sifat kekurangan. Afada dhalika ar-Ramliyu. Telah beri faedah akan demikian itu oleh ar-Ramliyu. Oleh Imam ar-Ramli. Yang ke-26. Wal ali. Ay wa mahabbatul ali. Mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahum dan bermula mereka itu ali. Khabar ahluhu keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlu khabar mudhafun ilaih. Wa dhawu qarabatin Nabi dan orang-orang yang mempunyai kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempunyai kaitan kerabat kaum dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ruwiya dan sesungguhnya telah diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu
telah diriwayatkan naib fa'il annahu akan bahawasanya sya'an qala telah bersabda ia Nabi telah berkata ia Abu Hurairah, Ja'at bintu Abi Lahabin, telah datanglah ia oleh anak perempuan fa'il Abi Lahab. Abi Lahab dalam surah Masad tu lah. Jadi anak perempuan ni beriman dengan Nabi. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, maka berkata ia anak perempuan Abi Lahab, ya Rasulullah, Rasulah munada, Allahi mudhafu ilaih, wahai Rasulullah, innan nasa yaquluna, sesungguhnya manusia, isim inna khabar, yaquluna, berkata oleh mereka itu, maqul qaul, anti bintu hatabin nari, bermula engkau itu khabar, bintu hatabin nari, anak perempuan kayu bakar api neraka. Tu, iaitu anak dia Abi Lahab. Abi Lahab tu lah. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Jadi dia kata gitu. Jadi dia sakit hati lah dengan orang cakap gitu. Nina dia. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berdirilah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa waul hal, bagi Rasul. Hal keadaan bermula dia Rasulullah mughdibun, marah ia. Dalam keadaan marah. Faqala, maka bersabda Nabi, ma balu aqwamin yu'dhunani fi qarabati wa man adhani faqad adhallaha. Ma balu aqwamin, apa kepentingan kaum tertentu, yu'dhunani, menyakiti oleh kaum itu akan aku, fi qarabati, pada kerabat aku, yang ada sakut paut dengan kekerabatan dengan aku, wa man adhani, dan barang siapa menyakiti ia barang siapa ni akan daku, faqad adzallaha, niscaya menyakiti ia man akan Allah Subhanahu wa taala. Tu habis. Itu mahabbatul al. Wal ansari, kena juga mahabbatul ansar, orang puak-puak ansar yang tolong Nabi. Siapa dia? Wahum, dan bermula mereka itu ansar, khabar al-aus wal khazraju, puak-puak Aus dan Khazraj. Afadahu Atiyatu, telah beri faedah akan demikian itu fa'il Atiyatu, Syekh Atiyah Al-Ujhuri. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana berdasarkan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ayatul imani hubbul ansari, bermula petanda iman itu ialah mencintai puak Ansar. Wa ayatun nifaqi bughdul ansari, dan bermula tanda munafik dalam diri itu khabar bughdul ansari, membenci akan kaum Ansar, idafat masdar kepada maf'ul. Zakarahu ar-Ramli, telah menyebut akan qaulan Nabi SAW ni oleh Ar-Ramli dalam kitab Umdatul Rabih, muka surat 245. Was-salihina, ay wa mahabbatus salihina, dan wajib juga mencintai orang-orang yang salih. Salihin jam'us salihi, ay huwa, bermula dia lafzus salihin, lafaz as-salihin itu jam'us salih, ialah jamak bagi perkataan salih. Tu salih tu mufrad. As-salihu, as-salihani, as-salihuna. Siapa salih ni? Wahwa, dan bermula dia salih, khabar al-qaimu bihuquqillahi ta'ala, orang yang mendirikan dengan hak-hak Allah Ta'ala. Hak-hak yang mana? Hak-hak yang wajib. Wa huquqi ibadihi ibadillah, dan hak-hak hamba-hambanya Allah, yakni yang wajib. Tu. Wa mahabbatuhum, dan mencintai mereka itu, mereka itu ibadihi lah, mencintai akan hamba-hamba Allah Ta'ala. Itu orang salih. Wahia, dan bermula dia mahabbatuhum tu ialah al-mailu ilaihim, cenderung hati kepada mereka itu. Tak buat jahat lah kepada mereka. Jadi orang yang mendirikan hak-hak Allah dan hak-hak hamba tu, itu dia panggil salih. Itu dia panggil salih. Jadi kalau orang yang melanggar hak Allah,
melanggar hak hamba Allah Ta'ala, maka tu bukan orang soleh. Tu tak ada soleh tu. Wala takunu illa bisuluki, ay wala takunu mahabbatuhum. Tu. Wala takunu mahabbatuhum, dan tidak adalah ia mencintai para salihin tu illa bisuluki, melainkan dengan menjalani ala tariqihim, ke atas jalan-jalan mereka itu salihin, sifat allati yang mana tariq itu hiya sabilullah ta'ala, ialah jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi macam mana nak mencintai orang soleh? Ikut jejak langkah mereka. Waktu kena baca kisah-kisah orang soleh, sahabat ko, kisah-kisah orang soleh, supaya kita dapat ikut. Yang mana kisah orang soleh yang kita dapat ikut tu, itu ialah jalan untuk menuju Allah Ta'ala juga. Kerana dia buat benda-benda yang baik. Tu. Kata dia, ud'u, kata Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbik, serulah oleh engkau kepada jalan Tuhan engkau. Surah An-Nahl ayat 125. Kadzal madhkuri, seperti mana demikian itulah tersebut fi miftahi fallahil mubtadi'ina, dalam kitab Miftah Fallah al-Mubtadi'in. Habis nukta. Wa qala sayyiduna Abdullah ibnu Alawi al-Haddad. Telah berkatalah oleh penghulu kami, iaitu Abdullah. Siapa dia? Abdullah ibnu Badal Alawi al-Haddad. Radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi, dan mudah-mudahan dapat manfaatlah, dapat memanfaatkanlah ia Allah akan kami dengan Imam Al-Haddad. Fi kitabihi, dalam kitabnya, kitab Syekh Abdullah Al-Haddad ni, iaitu Badal An-Nasaihi Ad-Diniyah. Ni terkenal lah kitab ni, An-Nasaihi Ad-Diniyah wa Da'wati Tammah. Tu dia punya kitab dia. Da'wati Tammah satu kitab, An-Nasaihi Ad-Diniyah satu kitab lain. Ma ma'nahu, bermula barang, yang bermula maknanya barang. Jadi kalau ikut matan tu, wa qala sayyiduna Abdullah ibnu Alawi al-Haddad fi kitabihi An-Nasaihi Ad-Diniyah, ma ma'nahu, ma ma'nahu wa hadhihi awsafun yajibu ayatahalla. Ini error. Qila, dikatakan, sebab apa dia panggil Al-Haddad? Ada dua riwayat. Qila, dikatakan, summiya zalika Abdullah Al-Haddad, itu haddadan, itu khabar, itu maf'ul bi summiya. Zalika na'ib fa'il. Musyar ilaih kena kepada Abdullah Al-Haddad. Ma'annahu, beserta bahawasanya Abdullah Al-Haddad tu lam yakun haddadan, bukanlah ia Abdullah Al-Haddad itu bukan tukang besi. Kenapa dia panggil Al-Haddad, tukang besi? Li'annahu, kerana bahawasanya sya'an ja'a ilaihi rajulun, khabar li'anna, telah datanglah kepadanya, kepada Abdullah Al-Haddad itu fa'il, rajulun, seorang lelaki, badawiyun, yang badawi, Arab badui. Yuridu, yang berkehendak ia, sifat yang berkehendak ia rajul badawi itu, ayyusliha, ta'wil masdar maf'ul bih yurid, bahawa memperbaiki ia rajul, sikinatan, akan pisaunya, ma'ahu, bersamanya bersama Arab Badui itu, untuk dia memperbaiki pisau yang berada bersama Arab Badui itu. Dia nak cari siapa yang boleh baiki pisau ni. Membaiki pisau dengan mana? Ay yuhidduha, menajam ia seorang akan sikinah tu, dia nak menajamkan pisau. Falamma dakhala indahu, maka tatkala telah masuklah ia rajulun badawi inda Abdullah bin Haddad. Dia jumpa dengan Abdullah bin Haddad tu, wasa'alahu, dan bertanya ia rajulun badawi akan Abdullah Al-Haddad, anil Haddadi, berkenaan dengan tukang besi. Dia nak tanya, mana ada tukang besi sini, nak menajamkan pisau ni. Maka akhadha radhiyallahu ta'ala, maka telah mengambillah ia Abdullah bin Alawi Al-Haddad minhu, daripada rajulin badawi itu, maf'ulun bih, as-sikinata, akan pisaunya tadi. Wa ja'ala, dan menjadikan ia Abdullah bin Alawi Al-Haddad yuqallibuha, membengkokkan ia Abdullah Al-Haddad akan pisau tu fi yadihi,
pada tangannya, tangan Abdullah bin Alawi Haddad. Mana dia bengkokkan diri sendiri. Dia bentukkan lah, dia bentuk. Yuqaliwa ni membentuk. Jadi dia bentuk dengan tangan dia sendiri. Tak guna alat apa. Summa a'tahu, kemudian memberi ia Abdullah bin Alawi Haddad, akan rajul itu, akan pisau itu. Maf'ul bih kedua. Dia bagi balik. Fara'aha, kemudian melihat ia Arab Badui, akan sikinah tu. Pisau tu alal wajhi, atas jalan alladhi, sifat wajhi yang mana aradahu, berkehendak ia Arab Badui, akan alladhi. Dia tengok, hak ni lah yang aku nak ni, tajam je ni. Jadi Abdullah bin Alawi Haddad, dia betul dengan tangan saja. Jadi sebab itulah digelarkan Al-Haddad. Walaupun dia sebenarnya bukan Al-Haddad, dia bukan tukang besi. Maka fasummiya inda dhalika taqlibis sikinah fi yadihi tu. Maka dinamakan akan Abdullah bin Alawi Haddad ketika demikian itu, demikian membolak-balikkan atau memperbetulkan pedang ataupun sikinah itu fi yadihi tu, pada tangannya, bil Haddadi, dengan nama Al-Haddad, muta'addibah dengan sumiyah. Tu Cumanya petahqiq kata gini. Ma dzakarahu syarihu an sababi laqabihi bil Haddadi. Bermula barang yang telah menyebut dia akan barang oleh syarih, iaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, berkenaan sebab laqab Al-Haddad ini, lam aqif alaihi fi syai'in minal masadiri wal maraji'i al-mu'tabarati. Tidak aku pernah jumpa atas poin kenyataan dia ni pada sesuatu pun daripada rujukan-rujukan yang mu'tabar. Tak jumpa. Kat mana dia dapat ni? Wal masyhuru, dia pun bagi tahulah. Dah cerita al-masyhurnya apa dia? Yang masyhurnya cerita yang dapat Al-Haddad ni gini. Anna awwala man arafa bihadzal laqabi huwa jaddu Al-Habib Ahmad bin Abi Bakar bin Ahmad Masrafah bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al-Faqih bin Abdul Rahman bin Alawi Ammil Faqih. Panjang nama. Bahwasanya awwala man urifa bihadzal laqab, orang pertama yang dikenali dengan laqab Al-Haddad ni ialah datuk dia, Datuk Abdullah tu sendiri, iaitu Al-Habib Ahmad. Jadi nama dia Abdullah ibnu Alawi ibnu Ahmad ibnu Abi Bakar ibn Ahmad Masrafah ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Ahmad Al-Faqih ibn Abdul Rahman ibn Alawi Ammil Faqih. Wa qad summiya bidzalika likathrati julusihi 'inda ba'dil haddadin fi mihdadi. Sesungguhnya dinamakan Haddad tu pada dia kerana banyak duduk bersama dengan sebahagian orang-orang yang tukang besi. Lepas tu dia panggil Al-Haddad juga. Kama afadahu syekhuna bil ijazah al-allama al-habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri Ba'alawi fi kitabih An-Nafi'. Seperti mana telah berfaedahkan demikian itu oleh guru kami dengan ijazah, secara ijazah, iaitu al-allama Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri Ba'alawi dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Latif. Jadi Al-Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri mengatakan, guru petahqiq itu adalah Habib Ahmad ni. Kata, dah Al-Haddad tu nama yang dikenali oleh datuk dia. Yang mana datuk ni sering duduk bersama dengan puak-puak tukang besi. Maka digelar sebagai Al-Haddad. Habis. Wa qala ba'dul ulama. Kata sebagian ulama, bukan Haddad tu sebab dia tu membengkokkan besi ataupun pisau tu. Tapi summiya Haddadan, dinamakan akan Abdullah itu Haddadan, Haddad, likaunihi, kerana keadaan Haddad, Abdullah Al-Haddad tu, khabar yuhiddu al-quluba, menajamkan ia Abdullah Al-Alawi Al-Haddad akan al-quluba, akan hati-hati, menajamkan hati-hati, min syiddati dzikrihi, daripada kerak dan banyaknya menyebut Abdullah bil jalalah, dengan lafaz Allah Ta'ala, banyak berzikir, sehingga dia dapat menajamkan hati seseorang. Tu. Jadilah gelaran Al-Haddad. Fasara, maka jadilah ia Abdullah itu haddan, penajam, menajamkan fil wilayati, dari sudut menjadikan dari sudut kewalian, wal ikrami, dan kemuliaan. Tu cerita yang kedua, kila begitu. Cuma yang petahqiq kita tu kata, seperti mana kita sebut tadi lah, digelarkan Al-Haddad tu dikenali pada tok dia, bukan dia sendiri. Dan digelari Al-Haddad tu juga kerana dia kerap duduk bersama dengan tukang-tukang besi. Tu.
Okey, kemudian qauluhu, bermula perkataannya, perkataan musannif, ma ma'nahu. Ini i'rab sikit. Kan tadi dia kata ma ma'nahu tu. Ma, bermula ma itu khabar nakiratun mausufatun fi mahalli nasbin. Nakirah mausufah. Nakirah mausufah. Jadi ma tu nakirah mausufah, sebab seolah-olah ma tu nakirah mausufah. Okay, nakirah mausufah. Fi mahalli nasbin, pada tempat nasab, maqulatun liqala. Dia maqul qaul bagi qala. Kan dia kata qala sayyiduna Abdullah ibn Alawi al-Haddad fi kitabihi an-Nasairiyah ma ma'nahu. Ma ma'nahu tu maqul qaulah. Wa huwa, dan bermula dia maqul qaul tu qala apa, wa huwa, dan bermula dia qauluhu ma ma'nahu tu maf'ulun bihi. I'rab dia maf'ulun bih indal jumhuri, menurut jumhur majoriti ulama. Wa maf'ulun mutlaqun, dan i'rab dia maf'ul mutlaq inda Ibnul Hajib. Di sisi Ibnul Hajib bukan i'rab dia maf'ulun bih, tapi maf'ul mutlaq. Kita masyhurnya maf'ulun bih lah, maqul qaul tu maf'ulun bih. Tapi ada pendapat yang kata maf'ul mutlaq. Boleh dua dah ilmu ini. Ilmu i'rab. Jadi setiap maqul qaul jumhur maf'ulun bih, Ibnul Hajib maf'ul mutlaq. Dapat ilmu nahwu sikit sini. Tu. Maknahu wa qawluhu, dan bermula makna. Bermula perkataannya, kataan musannif maknahu itu mubtada'un. Maknahu tu mubtada'un. Khabaruhu, bermula khabarnya, khabar bagi mubtada' tu jumlatu ma ba'dahu, ialah jumlah barang yang selepasnya, selepas mubtada', iaitu wa huwa, dan bermula dia khabaruhu tu khabar. Qawluhu, perkataannya, kataan musannif, wa hadhihi awsafun yajibu ayyatahalla. Baru masuk khabar. Maknahu, bermula maknanya ma itu ialah wa hadhihi awsafun yajibu, bermula ini mubtada', awsafun khabar, sifat yajibu, yang wajiblah oleh ayyatahalla, bahawa berhias ia, ayyatazayyana, iaitu berhias ia seorang, biha, dengan dia, dengan awsaf, bil awsafi, dengan sifat-sifat tadi, wa yattasifu biha, dan bersifatlah ia seorang, biha, dengan dia, dengan awsaf. Wajib dia bersifat dengan sifat ni. Yattasifu fa'il kullu mu'minin, oleh setiap orang beriman. Wahya, dan bermula dia ayil awsafu, yakni sifat-sifat yang wajib dihiasi oleh orang beriman tu, qauluhu, ialah perkataannya, ay qauluhu radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu perkataan Abdullah al-Haddad dalam kitab itulah. Apa dia? Qabla hadha, sebelum daripada ini, ay hadzal kalami, sebelum daripada percakapan ini, biqalilin, dengan sedikit, ay bi kalamin yasirin, dengan perkataan yang sedikit. Mana sebelum sedikit itu dia kata begini. Sebelum ni kena tengok kitab asal lah. Kena tengok kitab asal. Kena tengok kitab asal. Dia ada cakap sikit sebelum daripada ni perkataan ni. Ayyakuna khasyi'an, bahawa adalah ia mukmin itu khasyi'an, khusyuk ia. Khusyuk tu ay mutawadhi'an lillahi ta'ala, tunduk patuh, tunduk hati pada Allah Ta'ala, biqalbihi, menundukkan ia seorang pada Allah, biqalbihi, dengan hatinya, hati seorang, wa jawarihihi, ataf qalbihi, dan anggota-anggotanya, anggota-anggota seorang. Jadi kalau orang yang tidak khasyian ni takut, bukan khusyuk, takut. Takut. Khasyi', tapi khusyuk ada juga. Khasyi' ni khusyuk boleh juga, tapi khusyuk tu dengan makna mutawadhi'an lillahi biqalbihi wa jawarihihi. Jadi kalau dia tidak mutawadhi'an lillahi biqalbihi wa jawarihihi, hati dengan anggota dia itu akan maksiat pada Tuhan, sebab dia tidak mutawadhi', tidak rendah diri, tidak rendah hati, tidak rendah anggota badan dia untuk Allah Ta'ala, dengan mana patuh. Khabar kedua yakun mutawadhi'an, lagi pula tawadhu' ia bi alla taswi. Taswi mutawadhi'an bi alla yara li nafsihi, dengan sekira-kira bahawa tidak melihat ia seorang, li nafsihi, pada dirinya diri seorang, maf'ulun bih, fadlan, akan lebih ala ahadin, atas seorang pun. Dia tak tengok dia tu lebih. Tu orang tawadhu'. Keluar saja rumah, orang lain lebih baik daripada dia. Tu mutawadhi'. Tu wajib tu, wajib. Bal, bahkan idrab intiqali, yaraha, melihat ia seorang, maf'ulun bih, dia akan nafsahu, dirinya itu,
mudhnibatan. Melihat dia itu mudhnibatan, orang yang berdosa, mujrimatan, orang yang banyak kesalahan, fajiratan, orang yang derhaka, muqassiratan, orang yang lalai. Dia tengok begitu. Dialah orang yang paling banyak dosa, paling banyak maksiat. Dia tak tengok orang lain lebih teruk pada dia. Walaupun sebenarnya hakikat orang lain lebih teruk pada dia. Tapi dia tetap mengatakan kita lebih teruk pada dia. Bukannya orang tu lebih teruk pada dia. Tak, dia lebih teruk pada dia. Kita ni lebih teruk pada dia. Dia anggap begitu. Wa ya'tarifu bil khataya wal athami, dan mengakui ia seorang dengan kesalahan-kesalahan, ataf, dan juga dosa-dosa yang dia buat. Dia akui. Qala Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, telah berkata oleh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani fi Tanbihil Mughtarrin, dalam kitab Tanbih Al-Mughtarrin. Peringatan kepada orang-orang yang kena tipu ni. Wa kana Urwah bin Zubairi, dan adalah Urwah, isim kana ibnu badal Az-Zubairi mudhafu ilaih radhiyallahu taala anhuma, yaqulu khabar kana, berkata ia maqul qaul. Maqul qaul ni maf'ul bih atau maf'ul mutlaq. Alaikum bitawadhu'i, wajiblah atas kalian itu dengan tawadhu', mesti melazimi mutawadhu'. Fa innat tawadhu'a, maka sesungguhnya tawadhu' itu khabar ni'matun, sifat azimatun, satu nikmat yang cukup besar, yang mana wala yahsudukum ahadun 'alaiha, tidak boleh menghasad akan kalian, fa'il, oleh seorang pun atas sebab nikmat itu. Kan nikmatnya orang boleh berlaku hasad. Sesuatu orang dapat nikmat, dia orang tu tak suka, benci, nak hilangkan nikmat tu pada kita. Itu orang yang berhasad. Tapi orang yang berhasad tak akan boleh hasad orang yang ada sifat tawadhu'. Sebab sifat tawadhu' nikmat yang besar, dan nikmat yang besar tu tak dapat dihasadkan oleh orang lain, tak dapat didengkikan oleh orang lain. Yang biasanya nikmat ni mesti dapat didengki oleh orang lain, tapi nikmat yang tak dapat didengkikan oleh orang lain ialah tawadhu'. Karena tawadhu' itu nikmat yang cukup besar yang tak dapat didengki oleh orang lain. Tu kata Urwah ibnu Zubair. Intaha kalam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Dan khaifah, dalam keadaan takut, min azabillahi ta'ala, wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.